Kalau korang nak tahu, Pak Din cakap kelibat tu adalah kelibat Kak Fatimah Rockers, guys. Atau dalam erti kata lain, kelibat Pontianak lah. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Selamat kembali guys di Malam Mistik. Buat kawan-kawan, adik-adik, kakak, abang-abang, makcik dan pakcik yang baru je singgah kat channel aku ni, yang baru singgah ni, aku ucapkan selamat datang ke Malam Mistik. Yang dah lama pun sampai, yang dah lama pun support aku seperti biasa guys. Korang memang awesome. Aku nak ucapkan juga kat korang ribuan terima kasih. Okey. Malam ni aku nak cerita kat korang satu kisah ni yang dikongsikan oleh seorang sahabat ni yang mahu dikenali sebagai Akil. Dia hantar cerita ni dekat Telegram aku. Okey, cerita ni terjadi kat satu pakcik yang dikenali sebagai Pak Din. Kisah ni terjadi masa dia nak mengambil satu batu tu daripada kawasan sungai air terjun Gunung Pulai. Okey guys. Sebelum aku nak start cerita malam ni, seperti biasa, yang mana belum subscribe channel aku tu, bantu aku tekan butang subscribe tu. Tekan sekali butang loceng kalau korang nak menerima notifikasi cerita aku ni di masa yang akan datang. Korang tak perlu risau guys. Semua benda ni adalah percuma je. Gratis kalau orang Indonesia cakap. Tak perlu aku nak panjang-panjang sangat sembang. Korang pun tahu aku bukan jenis suka meleweh sangat kan. So kita teruskan je layan cerita ni guys. Okay, let's go. Kisah ni berlaku pada Pak Din. Pak Din ni bagi tahu yang dia ni seorang yang suka memelihara ikan-ikan perhiasan, eksotik dan sebagainya lah. Bukan tu je. Dia juga suka kumpul-kumpul barang-barang perhiasan akuarium macam batu-batu cantik. Tak kisahlah daripada sungai ke, laut ke, air terjun ke, kata Pak Din ni. Kiranya Pak Din ni memang seorang yang suka dengan dekor-dekor akuarium ni. Pak Din ada bagi tahu juga yang dia ada 2 buah akuarium kesayangan dia. Ada 2 saiz akuarium tu. Satu saiz tu lebih kurang 4 kaki untuk ikan yang kecil-kecil yang comel-comel. Dan lagi satu tu akuarium dia saiznya 6 kaki. Yang itu untuk ikan kelisa dia. Okey guys, nak dijadikan cerita, Pak Din kata kejadian ni terjadi masa tahun 2008. Lebih kurang tahun 2008 masa tu. Lebih kurang 13 tahun yang lepas. Pak Din cerita, masa tu Pak Din ni ikut program Family Day dengan keluarga sebelah isteri dia lah. Family Day tu diorang buat kat air terjun Gunung Pulai. So korang tahulah kan Gunung Pulai ni kat mana. Untuk pengetahuan korang, Gunung Pulai ni terletaknya dekat Johor. Korang carilah, search lah location dia dekat Waze ke kat mana-mana. So memang sukalah Pak Din ni pergi kat tempat-tempat yang macam tu. Boleh lah kan dia cari batu-batu ataupun kayu perhiasan yang cantik dan unik sikit untuk dia bawa balik nanti. Boleh dia hias dalam akuarium dia tu. Sebenarnya guys, rumah Pak Din ni taklah jauh pun dengan Gunung Pulai tu. So pagi tu diorang ni pun bertolaklah ke Gunung Pulai sekeluarga. Sampai je kat Gunung Pulai, family isteri Pak Din ni dah pun ramai yang sampai. Masing-masing pun dah siapkanlah makanan dan ada juga yang bawa daripada rumah pula tu. Termasuklah isteri Pak Din ni. Sambil-sambil makan tu, semua pun sambil-sambil lah mandi-manda kat air terjun tu. Termasuklah Pak Din ni sekali. So time ni lah Pak Din pun tak lepaskan peluang dia untuk cari batu-batu sungai yang cantik-cantik untuk dijadikan barang perhiasan dalam akuarium ikan dia tu. Cari punya cari, Pak Din adalah terjumpa beberapa batu yang cantik. 3 biji guys, batu cantik yang dia jumpa. Bukan tu je, Pak Din juga dapat tangkap beberapa ekor ikan kecil untuk dia letakkan dalam akuarium dia nanti. Tapi guys, sebenarnya Pak Din ni, dia bukan main ambil je batu dengan ikan tu. Sebelum dia ambil tu, dia ada minta izin dulu. Sebab Pak Din teringat pesan mak angkat dia. Kalau boleh, minta izin dari Allah dulu sebelum ambil sesuatu barang kat tempat yang kita ni tak pasti. Takut barang-barang tu ada yang penjaganya.
takut nanti ada benda-benda atau makhluk lain yang ekor kita balik pula. Itu antara pesan yang mak angkat dia selalu cakap. Dia ingat pesan tu sampai bila-bila pun. Jadi guys, sebelum Pak Din ni ambil sesuatu kat tempat yang asing buat dia ni, dia akan bagi salam, baca bismillah. Dia akan minta izin nak ambil benda tu untuk bawa balik. Dia doa lah supaya semoga Allah ni akan lindungi dia daripada anasir-anasir jahat yang dia tak nampak. Okay guys, berbalik semula pada cerita batu yang dia jumpa tadi. 3 biji batu yang Pak Din jumpa tu memang unik sangat, kata Pak Din. Salah satu saiz batu tu memang lain sikit daripada yang lain. Dia kata saiz batu tu besar, sebesar saiz tapak tangan dia. Yang buat dia lagi tertarik kat batu tu sebab ada titik emas betul-betul kat atas batu tu. Tu yang buat Pak Din ni rasa nak ambil batu tu sebab unik sangat, kata dia. Dia tak pernah jumpa batu secantik tu. So Pak Din pun kumpul-kumpulkanlah batu perhiasan yang dia jumpa tu, yang dia berkenan tu, dan letaklah dekat tepi tebing sungai. Lepas tu Pak Din pun sambung pula dengan aktiviti dia dengan family. Sambil-sambil dia mandi tu, sambil-sambil lah juga dia cari lagi batu perhiasan yang tercantik kat tepi-tepi air terjun tu. Selesai je mandi-manda tu, bila Pak Din nak naik ke atas tebing tu, masa dia nak pergi ambil balik batu yang dia letak kat atas tebing tanah tu, tiba-tiba dia jadi terbantut pula bila dia nak tuju kat situ sebab dia nampak ada satu pasangan suami isteri duduk betul-betul kat tebing tu dekat sebelah tempat yang dia letakkan batu-batu dia tu. So jadi Pak Din ni biarkanlah dulu dan tunggu kejap. Dia cakap dalam hati dia, guys, tak apalah, biarlah dulu kan. Lagipun program family dia pun belum nak habis lagi. Dia pun tak naklah ganggu pakcik dengan makcik tu tengah melepak kat situ. Nanti pakcik dengan makcik tu dah beralih tempat, barulah dia akan ambil batu-batu tu balik. Tiba masa dah nak balik tu, apa yang dia nampak, pakcik dengan makcik tu masih lagi tak berganjak pun daripada tempat yang dia letakkan batu-batu tu tadi tu. So nak tak nak, terpaksa jugalah si Pak Din ni ke situ untuk ambil juga batu-batu tu. Batu yang dia letakkan kat situ tadi tu. Masa dia nak ambil batu tu, dia perhatikan je pasangan tu. Tapi pasangan tu, guys, dia hanya tunduk ke bawah je. Macam ada sesuatu yang diorang ni tengah tengok kat bawah tu. Bila Pak Din ni dah datang dekat dengan pakcik dengan makcik tu, tapi makcik dengan pakcik tu masih lagi pandang ke bawah, langsung dia tak hiraukan Pak Din ni. So pelik jugalah Pak Din ni kata. So Pak Din ni pun teruskan je lah ambil batu-batu tu sambil dia baca bismillah, dan minta izin lah, minta halal, minta halalkan, semoga tak jadi yang bukan-bukan lah nanti. Lepas daripada Pak Din ambil batu tu, dia dengan family dia pun teruslah gerak balik ke Pontian untuk bermalam kat rumah mertua Pak Din ni. Pak Din ni rancang untuk tidur semalaman dekat rumah mertua dia. Lepas tidur sehari kat rumah mertua dia, barulah Pak Din ni balik ke rumah dia yang terletak kat Pontian juga. Sebenarnya guys, Pontian dengan Gunung Pulau ni bukanlah jauh sangat, dekat je. Sama juga, lagipun rumah Pak Din pun dekat je dengan rumah mak mentua dia. So tak ada masalah pun lah kalau dia nak ulang alik ke rumah dia. So sampai je rumah mertua dia ni, Pak Din tu pun letakkanlah batu-batu yang dia ambil tu daripada Gunung Pulai tu dekat luar rumah. Tidurlah semalaman Pak Din ni kat rumah mertua dia tu. Tapi malam tu guys, tak ada apa-apa kejadian pelik pun yang berlaku. Tidur pun nyenyak je macam biasa. So esoknya Pak Din pun baliklah ke rumah dia. Sampai je kat rumah, Pak Din pun teruslah masukkan batu-batu yang dia jumpa tu dalam akuarium dia. Akuarium Pak Din ni terletak betul-betul dekat beranda rumah dia, betul-betul kat sebelah tingkap bilik Pak Din. So puaslah hati Pak Din ni dapat tengok batu-batu yang cantik dengan unik tu dalam akuarium dia. Nak dijadikan cerita, Pak Din kata kejadian seram ni terjadi bila Pak Din dah ada dekat rumah dia. Masa malam tu, Pak Din dah mula rasa tak sedap hati.
Dia dah mula terasa sejak dia letak batu dalam akuarium dia tu, macam ada kelibat yang lalu lalang dalam rumah dia. Bermula daripada malam tu. Kelibat yang Pak Din masukkan ni bukan biasa-biasa punya kelibat, guys. Dia cakap kelibat. Aduh, berat pula mulut aku nak menyebut nama benda ni. Aku sebut je lah kalau tak sebut nanti korang tak faham pula benda apa yang dimasukkan Pak Din ni. Okey, kalau korang nak tahu, Pak Din cakap kelibat tu adalah kelibat Kak Fatimah Rockers, guys. Atau dalam erti kata lain, kelibat Pontianak lah. Aduh, seperti biasa, guys, kalau aku sebut nama Kak Ponti ni, dia auto seram kat aku ni pun akan terjadi. Tengok, aku dah meremang dah ni. Meremang tengkuk aku ni, tak pasal-pasal ni. Okey, sambung je. Tapi kalau nak cerita pasal kelibat ni, sebenarnya Pak Din ni dia dah biasa dah tengok kelibat-kelibat ni. Daripada kecil lagi sampailah dia dah berumah tangga, memang dia dah ada satu perasaan aura benda-benda ni tau. Benda-benda ni datang. Kadang-kadang benda-benda ni memang terpacul depan mata dia je. Sampaikan Pak Din ni, dia dah tak kisah dah kalau kena kacau dengan benda-benda macam ni. Tapi bukan Kak Fatimah Rockers yang pernah muncul. Macam-macam benda lain lah Pak Din kata pernah muncul depan mata dia. So dia pun sebenarnya dah tak naik heran sangat dengan benda-benda ni. Senang cakap, Pak Din ni berani sikit lah. Okey, berbalik pada cerita dia yang pasal Kak Fatimah Rockers yang ganggu dia ni. Ada satu masa tu, time dia tengah tidur, Pak Din ni dia nampak daripada mata hati dia. Dia juga dapat rasa ada satu tangan hitam tarik kaki dia dan tangkap Pak Din ni ke bawah katil. Masa tu lah keluarlah ayat suci yang dia hafal. Tapi yang hairannya, isteri Pak Din ni bukannya dengar bacaan ayat-ayat daripada doa Pak Din ni. Padahal pada masa tu dia rasa bacaan tu dah memang kuat pun dia sebut. Tapi benda lain yang isteri dia dengar. Memang pelik sikit, guys, kejadian malam tu. Tapi Pak Din tak berapa ambil pot sangat. Yang isteri Pak Din ni pula anggap Pak Din ni mengigau je masa tu. Pada hakikatnya, Pak Din ni rasa kejadian ni betul-betul berlaku kat dia. Bukan mimpi. Memang Pak Din ni banyak kena gangguan lah, senang cerita, sejak dia bawa balik batu tu. Kadang-kadang dalam bilik air pun dia kena ganggu juga dengan Kak Fatimah Rockers ni. So nak tak nak, Pak Din ni terpaksa lah cakap dalam hati dia untuk halau Kak Fatimah Rockers ni. Hai kawan, aku tak kacau kau. Kau janganlah kacau aku Kau baliklah ke tempat asal kau tu. Pak Din ni, dia beranikan diri dia cakap dalam hati dia. Dia bukan apa, guys. Pak Din risau kalau isteri dia ni yang kena ganggu pula. So lagi susah, lagi problem jawabnya ni. Ada juga kejadian time tu, bila isteri Pak Din ni bangun pergi ke bilik air. Maklumlah, bilik master room kan, mesti ada bilik air kat dalam bilik tu kan. So masa isteri dia buka pintu bilik air tu, buka je, Pak Din nampak Kak Fatimah Rockers ni masuk melayang-layang dalam gelap, menyusul ke bilik tidur Pak Din ni. Ini lain macam, guys. So nampaklah benda tu macam kain putih duduk dekat hujung-hujung penjuru bilik dia tu. Seriau weh, seriau aku dengar ni. Tak lama lepas, beberapa minit lepas tu, si isteri Pak Din ni pun masuk dan baringlah kat sebelah Pak Din ni. Sambil tu dalam hati Pak Din pun berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Aku tak kacau kau, baik kau janganlah kacau aku. Alhamdulillah, guys. Guys, meremang bulu rumah aku, guys. Pintu bilik aku tiba-tiba terbuka, guys. Aku tutup pintu bilik ni. Okay, kejap, guys. Aku tutup balik pintu aku sekejap je. Angin tak ada, ribut tak ada, dia buka pintu aku pula. Okay, sambung. Tadi aku cerita kat mana tadi? Okay. Sorry guys, sambung sikit. Alhamdulillah. Tengok, tergagap-gagap dah aku, tersasul lah mulut aku. Okay guys, sambung. Alhamdulillah guys, nasib baik malam tu tak ada apa-apa yang terjadi. Tapi guys, Pak Din ni dia tak nak lah ceritakan kejadian ni
pada isteri dia. Sebab isteri Pak Din ni, dia jenis tak percaya yang Pak Din ni boleh nampak hantu ataupun jin. So perkara ni berlarutan je. Yang paling nampak terkesan sangat bila udang kara sungai yang Pak Din ni bela dalam akuarium dia ni kerap hilang dari dalam akuarium. Mula-mula tu Pak Din sangka udang kara tu lompat keluar daripada akuarium. Jadi Pak Din pun tutuplah mana-mana lubang yang ada kat tepi akuarium tu. Lepas tu Pak Din pun beli lagi 2 ekor udang kara pada hari Sabtu dan masukkan balik ke dalam akuarium tu. Tapi pada hari Selasa pagi, tengok-tengok udang kara tu tinggal seekor je guys. Mana pula pergi udang-udang lain yang dia baru beli tu. So petang tu jugalah, lepas dia balik kerja, Pak Din singgah kat kedai akuarium lagi. Dia beli lagi 2 ekor udang kara. Dia beli lagi 2 ekor udang kara guys. Lepas tu dia masukkanlah udang tu kat dalam akuarium dia. So jadi ada 3 ekor lah jumlah udang kara tu dalam akuarium Pak Din ni. Nak dijadikan cerita guys, pada hari Jumaat pagi, masa Pak Din nak pergi kerja, tengah dia berikan makan dia tengok udang kara dia tu tinggal 2 ekor je. Pada semalam, masa dia balik kerja lepas solat isyak tu, masa dia tengah jenguk ikan dalam akuarium tu, dia masih nampak lagi ada 3 ekor udang kara dia. Takkanlah malam-malam ada budak nak masuk dalam rumah dia untuk ambil udang dia semata-mata kan guys. Yang pelik tu, udang tu akan hilang pada hari Isnin malam dan Khamis malam je. Sebenarnya guys, dah beberapa kali jugalah Pak Din ni uji. Dan dah banyak kali jugalah dia beli dan tambah udang kara tu dalam akuarium dia. Tapi tiap kali tu jugalah lepas hari Isnin dengan Khamis je, mesti ada udang dia yang akan hilang. Dia pernah juga tanya kat kawan-kawan dia yang sama hobi dengan dia, sama ada kawan-kawan dia pernah tak hadapi situasi macam ni. Kawan-kawan dia cakap tak pernah lagi pun berlaku kat dorang benda-benda macam ni. So perkara yang berlaku kat Pak Din ni memang perkara yang di luar jangkaan guys. Memang perkara yang pelik lah. So Pak Din pun dah mula rasa memang ada yang tak kena ni dengan batu yang dia bawa balik ni. Batu yang dia bawa balik daripada Gunung Pulai tu. So Pak Din pun buat keputusan nak ujilah batu tu betul ke yang ada sesuatu yang ikut dia balik daripada Gunung Pulai disebabkan benda yang dia ambil tu. Dia nak uji guys. So pada malam Jumaat, lepas solat isyak, Pak Din pun mulalah azan pada 4 penjuru rumah dia. Lepas tu dia duduk depan akuarium tu yang terletak batu Gunung Pulai tu. Sambil tu dia bacalah Bismillahirrahmanirrahim, 3 kul dan azan. Selesai tu semua, dia pun berkatalah depan akuarium yang ada batu tu, kalau ada siapa-siapa pun penunggu yang ada dalam batu ni, munculkanlah diri. Dengan izin Allah guys, ada kabus asap keluar daripada satu batu yang ada titik emas bercahaya tu. Lepas tu keluar pula wajah jin jantan. Warna mukanya warna hijau guys. Muka dia ni panjang lonjong tu. Rambut dia pula keriting. Lebih kurang macam rambut aku, mungkin lagi keriting halus-halus sikit lah kot. So memang terkejut gila Pak Din masa tu. Selepas Pak Din nampak je jin tu, dia teruslah lari masuk ke dalam rumah. Sebab kebetulan isteri Pak Din nak keluar tengok-tengok apa yang berlaku. Dan dalam masa yang sama, Pak Din tak nak lah isteri dia tahu apa yang berlaku. Takut nanti isteri dia terkejut pula. Dah jadi kes makin besar pula nanti kan bila isteri Pak Din ni tahu. Isteri Pak Din ni takut dia panik. So Pak Din pun terus halang isteri dia daripada keluar daripada rumah untuk tengok apa yang berlaku. Sambil tu Pak Din pun berbisik lah pada isteri dia apa yang Pak Din ni nampak. Seperti biasa guys, isteri Pak Din ni memang macam tak percaya apa yang Pak Din cakap ni. So pada hari esoknya, Pak Din ni ceritalah pada kawan baik dia apa yang berlaku kat dia semalam tu. Encik Khairin nama kawan dia ni. Dia ni berani orangnya guys. Sebelum Pak Din nak pulangkan batu tu ke Gunung Pulai, ke tempat asalnya, Pak Din pun berikan batu tu pada kawan dia. Kononnya kawan dia ni nak uji dululah sama ada betul atau tidak ada jin dalam batu tu. So jadi Pak Din ni pun berikanlah pada kawannya untuk dia uji.
pada hari Isnin malam Selasa tu, dia ni pun masukkanlah udang kara dia ke dalam satu botol dan dibuat lubang kecil-kecil untuk air keluar masuk botol tu. So kalau tak, udang karanya tu nanti mati pula kan kalau tak ada lubang udara tu. Lepas tu dia pun bacalah beberapa ayat dan dalam masa yang sama dia minta jin tu tunjukkan diri dia. Lepas tu dia tunggu kat situ. Kononnya nak rakam lah dengan video kejadian malam tu. Tapi guys, tunggu katanya sampai pagi tak ada apa-apa pun yang berlaku. So dia pun teruslah ke bilik nak masuk tidur. Dah letih dah. Baru je sedap nak tidur, dia dengar macam ada bunyi bising kat luar bilik. Dia pun keluar tengok lah. Dia nak tengok apa yang berlaku. Tinggal botol je. Udang yang duduk dalam botol tu gila, dah lesap guys, dah tak ada dah. Sehinggalah hari keempat kalau tak silap, dia jumpa Pak Din balik. Lepas tu dia minta Pak Din ni pulangkan balik batu tu ke tempat asal yang Pak Din ni ambil. Kawan Pak Din ni bagi tahu kat Pak Din, kebetulan masa batu tu berada kat rumah dia, kawan bapak dia datang ke rumah tu untuk melawat. Kawan bapak dia ni orang yang jenis memang berilmu sikit lah. Sambil berbual sama dengan keluarga tu, dia tanya, ada bawa balik barang yang orang ambil ke rumah kau ke? Dia tanya macam tu. So kawan Pak Din ni pun menjawab lah, memang ada dia bawa balik satu batu ni. So pakcik tu minta pulangkan balik pada siapa yang ambil dan minta dia yang ambil tu kembalikan balik batu tu ke tempat asal dia. Kerana tuan batu ni memang tengah marah. Dia takut nanti akan terjadi perkara yang bukan-bukan, perkara yang di luar dugaan pula. Dia takut terjadi macam ni. So mendengarkan macam tu, Pak Din pun memang tak tunggu lama. Dia pulangkanlah batu tu ke tempat asalnya bersama dengan kawan dia tu, dengan pakcik tu sekali. So lepas batu tu dipulangkan di tempat asal dia, pakcik tu pun terangkanlah pada Pak Din. Orang yang Pak Din nampak tu, yang duduk tunduk suami isteri tu, masa Pak Din ambil batu tu, seorangnya tu adalah Kak Fatimah Rockers. Dan satu lagi adalah bayang-bayang hitam. Pak Din juga dia dapat rasakan jin hijau yang dinampak tu adalah ketua di sungai tu. Kerana dia ada bermimpi satu masa tu. Dia nampak dalam mimpi dia yang ketua jin tu disambut pulang dengan ramai jin-jin lain kat sana. Dan ada pula yang marah dekat Pak Din ni, sebab Pak Din ni pergi pulangkan batu tu jauh sikit daripada tempat asal dia. Tapi masa Pak Din ni nak pulangkan batu tu balik, Pak Din ni pun dah minta maaf dalam hati dia kepada jin tu. Bukan niat dia nak mengganggu jin tu sebenarnya. Dan dalam masa yang sama, Pak Din ni pun pulangkan batu tu ke dalam sungai. Bukan di tepi sungai yang dia jumpa pada tempat asal dia. Dia jumpa batu tu kat tepi sungai, dia pulangkan dekat dalam sungai. Kerana guys, masa Pak Din nak pulangkan batu tu, ada ramai orang datang bercuti kat situ. Dan dia ni risau ada orang lain pula yang akan terambil batu tu. Sebab itulah dia letakkan batu tu kat dalam sungai, supaya batu tu susah sikit orang nak jumpa berbanding kat tempat asal dia kat tepi sungai tu. So begitulah kisah Pak Din ni yang terambil batu yang memang ada penunggunya. Bercerita pasal ambil barang yang salah ni guys, aku tak tahu sebenarnya nak komen apa. Sebab kadang-kadang memang betul lah, kita sendiri pun tak pasti. Kadang-kadang kita nampak benda tu cantik je, kita pun bawa balik. So bila bawa balik, rupanya batu tu memang berpenunggu. Allahu Akbar. Sebab dalam kes Pak Din ni, dia pun memang dah pun minta izin sebelum dia ambil batu tu. Tapi kalau benda dah nak kena kan, bukan boleh dikira pun sama ada benda tu dah minta izin ke tidak ke. Nak kena tetap kena juga guys. So guys, berhati-hatilah kalau korang ni teringin nak bawa balik benda-benda macam ni ke rumah korang. Lagilah ke tempat-tempat yang korang tak pasti. Takut guys tak berbaloi dengan apa yang korang dapat tu. Allahualam. Allah. Aku ni sebenarnya kalau cerita pasal Kak Fatimah Rockers ni, aku memang sikit meremang sikit. Aku tak tahu kenapa. Dengan tiba-tiba pintu bilik aku pun terbuka. Sebab pintu bilik ni bertutup. Okay guys, aku tak nak cerita sembang lagi. Okay, sampai sini je Malam Mistik kali ni. Seperti biasa guys, yang baru singgah channel aku ni, bantu aku tekan button subscribe tu.
Tekan sekali butang loceng kalau korang nak menerima notifikasi cerita aku ni di masa akan datang. Yang mana kawan-kawan yang baru join aku ni, aku harap korang enjoy konten-konten aku ni guys. Yang kawan-kawan aku yang dengar melalui podcast, aku ucapkan juga terima kasih kat korang ni. Korang semua memang awesome. Okay guys, sehingga kita berjumpa lagi di Malam Mistik yang akan datang. Korang jaga diri korang baik-baik. Seperti biasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Goodbye. Malam Mistik.